Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua mahasiswa-mahasiswi ambilan diploma semester khas sesi 2021-2022. Selamat datang saya ucapkan dalam slot kita pada hari ini iaitu slot Ikon Alumni Pusat Pengajian Diploma bersama dengan saya Muhammad Sultan bin Suwanda selaku moderator utama anda untuk malam ini. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Zaki bin Noh, Dekan Pusat Pengajian Diploma. Yang berusaha Timbalan Dekan, Barisan Ketua Jabatan, Barisan Ketua Program Akademik, Barisan Pensyarah serta hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Baiklah, mungkin saya boleh ceritakan sedikit tujuan slot ini diadakan adalah sebagai gambaran dan pendedahan secara lebih mendalam berkenaan bidang-bidang kerjaya yang berkaitan program akademik yang dipilih. Di samping itu juga, slot ini memberi ruang dan peluang kepada pelajar baharu mengenali ikon alumni Pusat Pengajian Diploma tentang sumbangan dan peluang kerjaya selepas para ikon alumni bergraduasi. Baiklah, bagi memberkati slot kita pada hari ini, dijemput Saudara Lokman Hakim bin Mahmud Zudi untuk mengetuai bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis ikon alumni Pusat Pengajian Diploma yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa melengahkan masa, dijemput yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Zaki bin Noh untuk memberikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saudara pengerusi majlis yang berusaha Timbalan Dekan Pusat Pengajian Diploma, yang berusaha ketua-ketua jabatan Pusat Pengajian Diploma, para pensyarah Pusat Pengajian Diploma, Barisan Sekretariat Minggu Transformasi Mahasiswa, para pelajar, mahasiswa-mahasiswi Pusat Pengajian Diploma yang diraikan ikon-ikon jemputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali secara maya pada malam ini. Para pelajar yang dikasihi sekalian, program Ikon Alumni Pusat Pengajian Diploma diadakan dalam rangka kerja MTM ini bertujuan antaranya adalah untuk ramah mesra antara pelajar baharu dan alumni. Melalui program ini diharapkan pelajar-pelajar baharu akan mendapat maklumat-maklumat baharu
perkongsian pengalaman pahit dan manis sebagai bekas pelajar PPD dan juga mendengar nasihat-nasihat yang berguna kepada pelajar untuk mendepani cabaran mendatang supaya para pelajar menjadi matang dalam membuat keputusan. Usaha yang dibuat oleh pihak pengurusan Pusat Pengajian Diploma untuk menjemput ikon alumni mengikut jabatan masing-masing adalah sangat baik dan tepat sekali pada masanya untuk memberi pengkhususan maklumat yang diperlukan oleh pelajar-pelajar baharu mengikut bidang masing-masing. Oleh yang demikian, saya mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan nama ikon-ikon alumni yang akan berkongsi pengalaman mereka pada malam ini. Pertama, Encik Muhammad Khairul Fitri bin Sarimin, Manager Painam Agrofarm, mewakili Jabatan Kejuruteraan Awam. Kedua, Puan Nur Fatihah binti Muhammad Misfar, QA Engineer, ASM Teknologi Malaysia Sdn Bhd, mewakili Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Ketiga, Encik On Vincent, Team Lead Content Specialist, Clarivet Malaysia Sdn Bhd, mewakili Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Keempat, Encik Muhammad Farhan bin Johar, Yours Truly Network, mewakili Jabatan Sains dan Matematik. Dan yang kelima, Puan Nur Izzah binti Dahari, Junior IT Consultant, FastPay Sdn Bhd, mewakili Jabatan Teknologi Maklumat. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ikon yang sudi melapangkan masa untuk bersama-sama pelajar baharu pada malam ini. Semoga keikhlasan tuan-tuan dan puan-puan untuk memberi input kepada pelajar-pelajar baharu akan mendapat kebaikan untuk diri sendiri dan kepada semua orang. Para pelajar yang dikasihi sekalian, untuk makluman ikon-ikon jemputan, seramai 846 orang pelajar telah mendaftar sebagai pelajar baharu di Pusat Pengajian Diploma pada 1 Ogos yang lalu. Pada sesi pengajian kali ini, Pusat Pengajian Diploma juga telah menawarkan satu program baharu iaitu Diploma Teknologi Animasi dengan unjuran pengambilan pelajar seramai 60 orang pelajar. Program ini ditawarkan oleh Jabatan Teknologi Maklumat. Dengan adanya penawaran baharu ini, maka bertambahlah bilangan ahli keluarga Pusat Pengajian Diploma menjadi keluarga yang besar di kampus Cawangan Paguh. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk memohon maaf kepada semua pelajar baharu di atas makluman awal saya tentang bilangan pelajar yang mendaftar, iaitu seramai 929 orang pelajar pada 1 Ogos yang lalu. Sebenarnya bilangan 929 orang pelajar ini adalah pelajar yang telah mengesahkan untuk setuju terima tawaran kemasukan ke program-program diploma UTHM. Namun begitu, seramai 83 orang pelajar tidak mendaftar seperti yang dijadualkan atas sebab masing-masing. Para pelajar yang dikasihi sekalian, universiti sentiasa memikirkan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran pelajar. Ini dapat dilihat daripada komitmen pihak universiti untuk memastikan PDP dapat dilaksanakan dengan sempurna dan terbaik, sama ada PDP dibuat secara fizikal ataupun online. Begitu juga dalam urusan pentadbiran universiti, pihak universiti menjemput pelajar untuk sama-sama menguruskan universiti. Majlis Perwakilan Pelajar MPP telah dijemput dalam mesyuarat-mesyuarat yang penting untuk membuat keputusan seperti mesyuarat Senat Universiti, mesyuarat pengurusan universiti
dan lain-lain lagi. Begitu juga dengan program MTM ini yang diurus takbir oleh pelajar-pelajar dengan pemantauan minimum daripada staf universiti. Oleh yang demikian, secara tidak langsungnya inilah proses yang dibuat oleh universiti untuk melahirkan bakal-bakal pemimpin negara pada masa hadapan. Ini selari dengan ucapan saya pada 1 Ogos yang lalu, iaitu universiti adalah satu tempat yang terbaik untuk memproses pemikiran dan gerak kerja pelajar untuk melahirkan tenaga kerja mahir, pemimpin, usahawan dan sebagainya. Oleh itu, saya memberi penegasan di sini bahawa pilihan adik-adik untuk mengikuti pengajian di peringkat universiti, khususnya UTHM ini, adalah merupakan pilihan yang tepat. Ambillah peluang yang ada untuk adik-adik membina karakter diri masing-masing untuk sebuah kejayaan yang diimpikan oleh adik-adik selama ini. Mudah-mudahan impian adik ini akan menjadi kenyataan pada satu hari nanti. Sekian dahulu ucapan saya dan saya akhiri dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Zakir bin Noh di atas ucapan itu tadi. Baiklah para hadirin yang saya hormati sekalian, dengan itu tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kepada rakan setugas barisan moderator untuk meneruskan slot kita pada hari ini. Baiklah, telah tamat sekian tadi FB Live pembuka bagi slot bersama ikon alumni PPD. Oleh itu saya teruskan lagi slot kita pada malam ini dengan Jabatan Kejuruteraan Awam. Oleh itu, sedikit peringatan sebelum kita memulakan slot pada malam ini, meminta kepada semua hadirin untuk mematikan mikrofon anda apabila slot ini sedang berlangsung, dan kepada rakan-rakan semua saya ingin mengajak untuk sama-sama membuka kamera dan kita meraihkan kehadiran panel kita pada malam ini. Oleh itu, saya perkenalkan diri saya Nur Zafira binti Ahmad Jofri selaku moderator rasmi anda bagi slot bersama Jabatan Kejuruteraan Awam. Dan selamat datang saya ucapkan kepada saudara Encik Khairul di atas Kejuruteraan Awam. Pastikan juga anda selipkan hashtag JKACEDSUTHM. Baiklah, apakah fokus maupun objektif kita pada malam ini adalah kita untuk mendengar sedikit sebanyak pengalaman dan juga ilmu daripada alumni ataupun ikon daripada Jabatan Kejuruteraan Awam sendiri. Oleh itu, lebih molek untuk saya perkenalkan dahulu sedikit biodata beliau. Beliau ialah Muhammad Khairul Fitri bin Sarmin, asal daripada Batu Pahat, Johor. Beliau sekarang bekerja sebagai pengurus di Painam Agro Farm semenjak 2016 sehingga kini, dan beliau juga bergelar ataupun bertugas sebagai penolong jurutera di UTHM kampus Pagoh, iaitu kampus rakan-rakan mahasiswa sekalian yang jika kita dapat daftar secara fizikal nanti. Dan jika anda berpeluang, insya-Allah akan anda berjumpa juga dengan Encik Khairul bagi perjumpaan di bengkel, ya Encik. Baiklah, oleh itu tanpa melengahkan masa lagi, saya berikan slot ini kepada Encik Khairul untuk mulakan perkongsian anda bersama-sama mahasiswa kita semua. Silakan Encik Khairul. Okey, baik. Terima kasih moderator Cik Zafira Jofri. Okey, pertama sekali semua boleh dengar saya cakap? Kalau boleh dengar, boleh reply okey dekat in call message tu.
Okey Okey, baik. Ramai pula respon. Mantap. Okey, pertama sekali terima kasih kepada moderator Cik Zafira yang saya hormati, yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Zaki bin Muhammad Noh selaku Dekan PPD dan seterusnya timbalan dekan jika ada, ketua jabatan, para pensyarah dan juga yang pastinya yang kita raikan adik-adik kita, mahasiswa baru diploma kejuruteraan awam khususnya. Okey, semua kita malam ni kita santai-santai sebab saya pun tak adalah nak berborak panjang sangat. Kita just macam senior dengan junior lah, abang adik lah Okey, semua masih okey untuk teruskan ni walaupun kita start lambat juga tadi. Okey slide saya tak panjang, cuma ada 21 slide tapi kedudukan sebenarnya 16 slide je. Yang baki tu semua gambar-gambar je saya akan share. Boleh. Boleh Mantap. Okey. Saya sekejap. Okey, semua boleh nampak slide saya tak? Boleh Encik. Boleh Nampak. Okey, pertama sekali saya ucapkan tahniah lah kepada adik-adik yang dapat masuk UTHM dan UTHM Pagu lah. InsyaAllah akan jumpa saya juga one day satu hari nanti kalau kita berpeluang. Okey, dan terima kasih juga kepada UTHM sebab memilih saya sebagai ikon alumni. Okey, sebenarnya kalau ikutkan saya rasa ramai lagi sebenarnya alumni-alumni yang lebih hebat daripada saya yang mungkin lebih baik daripada saya, tapi it's okay, saya akan cuba berikan yang terbaik untuk kita kongsikan bersama. Dan tambah pula dengan keadaan sekarang ni pembelajaran kita berbeza. Macam saya dulu memang face to face dan sekarang ni melalui secara online kan. Jadi cabaran tu berbeza dan saya harap apa yang baik dan boleh diguna pakai daripada intipati saya nanti awak boleh pakai, yang awak rasa kurang sesuai awak boleh tinggalkan. Sebabnya cara zaman kita berbeza dan cara kita juga berbeza sebab pembelajaran itu adalah macam mana awak membawa diri awak sendiri. Okey, hello, Assalamualaikum. Nama slide saya ni akan dalam bahasa Inggeris tetapi saya akan terangkan dalam bahasa Melayu lah untuk lebih mudah. Okey, saya kat sini sebabnya diminta untuk berkongsi pengalaman dan juga idea-idea sepanjang selaku alumni lah, maksudnya pengalaman kerja saya dan juga pengalaman masa belajar yang sebelum ni yang boleh saya kongsikan. Okey, kalau bawah tu awak boleh cari saya lah dekat Facebook. Kalau nak tulis www.facebook.com tu panjang kan, jadi saya pendekkan saja nama saya sendiri. Maaf Cik, mungkin Cik boleh hidekan yang stop sharing tu. Sebab pelajar tak nampak. Okey, baik, dah nampak dah. Terima kasih. Okey, dah nampak ya. Itu nama saya lah. Sama lah macam kat poster. Kalau nama orang lain tu tak tahulah. Mungkin ada 2-3 nama macam saya. Okey. Saya akan mulakan perkongsian saya malam ni adalah melalui satu quote ni. Everything happen for a reason. Live it, love it and learn from it. Maksudnya, kalau kita perasan perjalanan hidup kita ni, semua benda yang berlaku itu ada sebab dia. Dan orang kata kita mencari hikmah daripada apa yang berlaku. Dan macam sekarang ni, anda semua dalam bergelar mahasiswa UTHM. Dan semua berlaku ni ada sebab dia. Dan awak kena cari kenapa sebab dia. Okey, sepanjang slide saya ni, saya akan sambil perkenalkan diri saya dan juga sambil berkongsi lah. Kalau anda kata ada persoalan, pertanyaan, boleh tanya dekat in-call message tu lah. Nanti saya akan baca dan hujung tu saya akan jawab. Jawab serentak lah. Okey, masa saya zaman student dulu, first kali kenapa kita kena belajar betul-betul. Dan macam inilah perkongsian saya, inilah big why saya. Ini adalah gambar family kecil saya. Adik-beradik saya kedudukan semua 7 orang tapi tinggal 5 orang. Dan kebetulan pula ni jadi cerita, saya seorang lelaki dan anak bungsu, 4 orang akak. Yang 4 orang perempuan depan ni semua akak saya. Yang belakang tu lelaki tu abang ipar saya lah. Dan saya juga dibesarkan single mother sejak berumur 14 tahun. Arwah ayah saya meninggal masa saya tingkatan 2.
Dan sejak itu memang emak saya lah harapan, tunjang jantung hati, buah hati saya segala bagai, dan membesarkan kami 5 beranak sehingga masing-masing dah bekerja dan berjaya lah. Dan yang kecil-kecil tu anak buah saya lah, biasalah. Ini adalah waktu gambar sewaktu white screen masa tu belum dah musim konvo tapi belum konvo lagi. Saya dah tempah white screen sebabnya masing-masing ada kekangan waktu. Jadinya waktu ini yang paling sesuai untuk kita collect adik-adik kita untuk gambar sama-sama. Sebab bila grad ni bila study ni, waktu graduation adalah paling yang kita nanti, maksudnya kita nak share semua kebahagiaan kita, kegembiraan kita selama 3 tahun kita belajar ni dengan keluarga kita. Okey, ni pengalaman kerja saya. Kalau ikutkan pengalaman kerja saya banyak saya cuba itu, cuba ini, dan akhirnya saya jumpa yang serasi. Sedangkan macam ini saya merupakan manager Painam Agrofarm. Ya, saya bermula selepas diploma setup kecil-kecil bidang ternakan ni. Bermula dengan 4 ekor kambing. Okey, saya terus bawa kepada slide ni. Slide ni pun saya buat ringkas sebab sebelum ni saya pernah dipanggil oleh Fakulti Teknologi Pendidikan dan Perniagaan untuk berkongsi. Jadi ni slide-nya saya bawa sekilas ya. Okey, ni slide-nya, gambar saya ni. Okey, ini bla bla bla, visi misi idea, dan kalau boleh kita tengok kepada arrow tu macam mana saya bermula. Masa tu bermula dengan 4 ekor kambing dengan saiz 10 x 10 kaki je kandang saya. Masa 10 x 10 tu bersama dengan satu parking kereta, macam tu je. Tapi bermula 2017 saya mohon geran masuk program itu ini, berdaftar dengan SSM. Akhirnya hari ini ni alamat saya. Hari ini saya dah mempunyai 2 kandang kambing. Yang pertama kandang kambing A ni lah, maksimum boleh 40 ekor, iaitu 20 x 20 kaki, dan kandang B saiz 25 x 36 dan boleh memuatkan 80 plus, sebenarnya 100 ekor pun muat. Dan ini saya bermula daripada zero lah. Dan slide seterusnya ni adalah jabatan-jabatan yang membantu saya, agensi macam UTHM membantu saya dari segi paperwork, PUJB, Veterina, SME Corp, Q memberikan saya grant. Dan seterusnya ini macam mana pengurusan saya bela kambing ni, saya tengah bersihkan kandang. Kemudian jual anak kambing, jual baka, susu, jual tinja kambing, tek kambing untuk jadikan baja. Kemudian pada hari raya Aidilfitri saya ada syarikat kami ni buat sembelihan amal. Kita sembelih 2-3 ekor kambing, kita bagi kepada penduduk kampung lah untuk berkongsi. Dan ini banyaklah cabaran-cabarannya kambing, anak kambing mati. Kalau tengok gambar kat bawah tu kan, cabarannya bila musim hujan, tak ada rumput. Sebabnya macam saya masih menggunakan konsep tradisional, kita cari rumput dan kita bagi makan. Dan kadang-kadang kita bagi dedak lah, tapi sebab dedak pun harga tak tentu, kadang-kadang memang kena lebihkan kepada rumput juga. Dan ini penggunaan teknologi lah saya guna kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang saya guna mesin chopper, potong rumput, sabit dan kereta untuk pengangkutan. Okey, ini BMC tak berkaitan, dan tips saya pun sebenarnya bagi tips macam mana nak bermula dengan ternakan lah. Tapi untuk kali ini bukan itu saya nak fokuskan. Okey, slide seterusnya, saya juga pada masa yang sama saya mempunyai satu kerja hakiki, iaitu sebagai assistant engineer dekat UTHM. Dan khususnya saya juga akan membantu kalian lah. Kalau kalian bila kita nanti dah face to face dari bengkel dan makmal. Kalau macam atas ni gambar bila ada audit daripada, kadang-kadang ada auditor daripada overseas datang dan saya akan guide. Kita akan ceritalah pasal makmal kita, dan ini mungkin nanti kalau korang perasan pensyarah-pensyarah korang lah nanti. Dan alhamdulillah saya baru saja menerima qualified technician lah daripada MBOT. MBOT ni bahagian teknologis. Baru beberapa hari lepas, dan ini sijil yang saya dapat, Lembaga Teknologi Malaysia Perakuan berdaftar sebagai juruteknik bertauliah. Okey, macam diploma ni kan, sebenarnya bila anda habis grad diploma kejuruteraan awak, anda mempunyai 2 cabang sebenarnya. Pertama, awak boleh kepada MBOT ataupun BEM. BEM ni memang kepada engineer dan MBOT ni kepada TS lah, teknologis.
Dan macam saya tidak sambung degree, jadinya saya hanya layak untuk TC saja. Okey. Dan ini pula secara ringkaslah perjalanan background education saya. Saya bermula di SK Petas Puding dengan keputusan UPSR sedemikian. Kemudian saya ke SMK Seri Gading, Sekolah Asrama Harian. Dan seterusnya saya ke Sekolah Berasrama Penuh di Keluang, Sains Johor. Dan kemudiannya saya diploma di UTM Jalan Semarak sebenarnya. Tapi pada waktu itu saya mempunyai masalah kewangan dan banyak masalah peribadi yang lain. Saya tak dapat menghabiskan pengajian saya dan ini sebenarnya adalah satu kerugian yang besar lah dari segi kewangan dan juga mental. Tapi alhamdulillah saya kemudian mohon semula di UTM Parit Raja dan saya dapat sambung di UTM Parit Raja. Dan seterusnya selepas itu saya terus bekerja sebabnya tinggal saya sendiri anak bungsu dan memang pada masa itu adalah kehidupan saya ini berdiri di atas kaki saya sendiri. Dan kalau saya nak sambung belajar pun memang saya kena tanggung diri saya sendiri. Jadi saya buat keputusan untuk terus bekerja dengan keputusan yang ada. Dan education background ni dari UTM sikit saya akan selepas ni akan cerita lebih detail lagi. Okey. Kemudian bila saya dah masuk UTM ni, saya sebenarnya bukan seorang yang aktif. Saya tak aktif tidak begitu aktif persatuan. Tapinya saya suka apa yang saya suka. Okey, kalau sini saya tak banyak. Sepanjang 3 tahun saya di UTM ni, saya hanya masuk beberapa pertandingan saja. Yang pertama, public speaking competition, hari COQ. Nanti masa semester 2, korang akan ada satu subjek umum kena ambil, subjek COCO. Masa tu saya ambil public speaking, bahasa Inggeris. Dan kemudian akan ada hari COCO. Maksudnya semua co-curriculum akan buat program. Dan saya masuk pertandingan tu dan saya dapat nombor 2. Tak tahulah macam mana kan. Masa tu terplan out jugalah, lidah jauh nak cakap bahasa Inggeris kan. Tapi alhamdulillah rezeki. Kemudian saya juga masuk Young Motivator UTM. Masa tu ada dalam 30 orang. Masa tu saya diploma dan berlawan dengan degree macam-macam fakulti pendidikan. Tapi saya berjaya masuk ke top 5. Dan saya juga terpilih untuk mewakili UTM. Tapi at the end saya terpaksa tolak sebabnya masa itu dikatakan kita yang motivator ni akan berkampung di USM selama seminggu. Dan masa tu saya rasa saya masa tu dah nak dekat final tau. Dah memang hujung-hujung semester dan memang masa sangat pack. Saya rasa tak apalah, saya lebih sayangkan pengajian saya lah. Kalau tak memang tak boleh nak buat apalah. Dan dia akan mengganggu akademik saya lah. Dan pada masa last semester, tahun akhir saya masuk Research and Innovation Festival. Masa ni membawa tajuk program FYP lah, Final Year Project, iaitu perangkap sampah sungai. Masa tu kita berkolaborasi dengan JKR Rawang. Dan alhamdulillah masa tu kita dapat silver medal. Yang Research and Innovation Festival ni dia merangkumi satu universiti dan ramai juga yang masuk. Masa tu kita wakil-wakil diploma ni memang sehabis bolehlah yang buat dan dapat juga silver. Dan selepas itu saya mula berkecimpung dengan entrepreneurship, business lah. Dan saya yang kali ini mewakili UTHM dan ke UKM untuk membawa proposal agropreneur lah. Masa tu saya secara masuk individu dan saya dapat tempat kedua. Masa tu masing-masing bawa idea masing-masing, memang hebat lah. Okey, yang bila saya buat slide ni petang tadi, saya terperasan satu benda. Setiap yang saya masuk ni, tak ada satu pun saya nombor 1. Tapi saya percayalah, macam kita ni kan, saya percaya ada yang lebih hebat daripada saya. Dan memang memang kalau macam kita susah, ada yang lagi susah. Kalau kita pandai, ada lagi pandai. Tapi walau macam mana pun, kita kena tanya diri kita dan kita kena bagi the best dan bagi impact setiap benda yang kita masuk. Kita tak perlu masuk semua. Tapi masuk sikit, tapi kita bagi impact. Okey. Dan seterusnya kita kepada akademik lah. Ini sepanjang pengajian saya di UTHM, bermula dengan SEMHAS lah. Nanti korang akan SEMHAS, kemudian SEM 1, SEM 2, SEM 3, SEM 4, praktikal dan juga SEM 5. Sebenarnya semester ni nanti korang akan ada setiap subjek masing-masing lah. Macam kalau perasan kan, saya pun tak tahu macam mana dia terjadi. Tapi saya bermula dengan rendah 3.7.
Masa tu memang saya target every SEM saya nak den list. Dan kalau boleh kan, saya suggestkan ke adik-adik ni kan, masa awal-awal ni SEM SEM 1, SEM 2 ni subjek masih subjek yang mudah-mudah tau. Masih subjek yang related dengan SPM. Nanti dah SEM 3, 4, 5 ni dia akan masuk subjek core yang subjek kita tak pernah jumpa yang lebih lagi. Kalau dulu kita rasa algebra tu ada XY saja. Tapi nanti kita akan jumpa BC, lambda, theta, bla 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 dan lain-lain sampai tak dah kita jumpa satu subjek tu bukan lagi mengira nombor tapi mengira simbol. Dah macam tu dah. Jadi awal-awal ni kalau boleh fokus subjek awal-awal ni dapatkan skor. Sebabnya diploma ni dia macam marathon tau. Dia kita akan collect pointer SEM 1, SEM 2 ni dia akan collect untuk jadi CGPA. Alhamdulillah CGPA saya dapat 3.91. Saya kalau kan memang biasa-biasa je. Ada lagi pandai lagi yang every SEM 4 flat. Memang tak tahulah dia makan apa kan. Tapi alhamdulillah saya bersyukur saya masih boleh catch up dan capai target lah. Dan nanti bila anda dapat first class ni, anda akan dapat beberapa sijil lah masa convocation lah. Masa ni saya dapat Vice Chancellor Award sebabnya melebihi first class kan. Saya tunjukkan ini dia. Rotate nanti korang akan dapat sijil macam ni lah. Anugerah Naib Chancellor disign oleh Naib Chancellor dan sijil ni sangat laku bila kalau anda nak bekerja. Dan seterusnya diploma first class anda pun akan dapat sijil juga. Ini masa konvo nanti. Yang ini senat, nampak senat yang memutuskan kuasa menganugerahkan saya macam kita ni diploma kejuruteraan awam dengan kelas pertama. Naib Chancellor sign, dekan sign, register sign. Ini pun antara sijil yang mahal. Dan yang paling mahal sebenarnya adalah transkrip. Transkrip ni dia mengumpulkan pointer setiap semester berserta subjek. Nanti korang akan dapat benda ni. Dia setiap semester dia ada subjek ni, berapa grade kita, semester 2 berapa dan dia kumulatif lah. Dan ini adalah benda sangat penting. Kadang-kadang orang macam dulu saya pernah mau interview kerja, dia nak tengok transkrip je. Dia tak kisah pun award apa kita dapat, dia tengok transkrip sebabnya nak tengok seberapa konsisten kita dalam belajar dan juga subjek-subjek yang related dengan kerja tersebut. Kerja kita mohon tu lah. Kalau macam korang tak bercadang nak sambung degree kan, transkrip ni memang antara benda penting lah. Jadinya make sure dia cantik. Okey. Terusnya masa kita student ni kan sebenarnya kan ni masa saya lah dan saya rasa pun korang ni akan rasa benda sama iaitu management. Sebenarnya management ni lebih pada diri kita sendiri, macam mana kita kawal diri kita. Pertama, saya faham adik-adik semua masih bertenaga, muda, remaja masih bertenaga. Dan juga kita everyday memang ada masa 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan juga mental kita kena jaga. Okey, benda tiga ni dia sangat berkait rapat. Kadang-kadang kita ada tenaga tapinya masa kita limited. Kadang-kadang kita macam penat sangat tapi mental kita down. Dia kalau kita dapat stabilizekan tiga benda ni, insya-Allah perjalanan kehidupan diploma kita tu akan berjalan dan tak berhenti. Maksudnya sentiasa ada progres lah senang kata. Okey. Saya sangat sukalah bila orang bagi talk pasal study, mesti semua orang cakap study smart and study hard. Mana satu yang korang pilih? Kan? Mana satu yang dia maksudnya yang sesuai untuk buat kita belajar lah. Yang gambar ni saya ambil kat Google ni Steve Jobs kan. Okey, bagi saya sebenarnya kan saya percaya semua orang akan cakap kita study smart lah kan. Buat apa nak study hard kan, study keras kan. Kalau study smart tu kita boleh tackle dan boleh dapat result yang sama kan. Better be smart daripada hard. Tapi bagi saya sebenarnya kita kena ada kedua-dua punya. Ada subjek kita kena study smart dan ada subjek kena study hard. Sebagai contoh subjek kira-kira. Subjek kira-kira ni kita tak boleh study smart tau. Dia memang kena hard. Sebabnya kalau macam kita biasa contoh fizik biasalah formula Y ataupun algebra Y sama dengan MX plus C kan. Tapi nanti bila
kita dah subjek contoh mekanik bahan, dah subjek yang kokoh ni, dia formula dia kan bertambah-tambah panjang-panjang. Kadang-kadang satu soalan tu jawapannya sampai 5 helai muka surat. Jadinya untuk yang kira memang kena study hard. Tapi ada cara dia macam mana kita nak study hard ni jadikan dia smart. Maksudnya memang kena hard tapi kita kena bijak. Kalau macam kita dah buat banyak benda dan kita akan jumpa macam mana kita nak treat, mana yang kita kena lebihkan, mana yang kita kena kurangkan. Tapi kita kenalah study semua kan, kena tahu semua. Okey. Yang ini tips lah sebenarnya. Sebenarnya bukan tips lah. Ni macam mana saya belajar dululah untuk dapatkan result yang macam tu kan. Okey. Pertama sekali, setiap semester kita akan ada 2 markah tau. Pertama, markah carry mark. Carry mark ni daripada assignment, test 1, test 2. Itulah carry mark. Dan juga markah kedua adalah pada final exam. Biasa carry mark ni dalam 60% ataupun 50% dan bakinya 50% tu atau 40% tu adalah final. Okey bagi saya kan, korang kalau boleh dapatkan sebaik mungkin, macam mana pun boleh dapatkan carry mark yang tinggi. Sebabnya final ni dia 50-50. Boleh jadi soalan tu kadang-kadang biasalah kan, ada orang bagi tips kan keluar soalan tu. Kadang-kadang keluar, kadang-kadang kena. Kadang-kadang tak kena. Kadang-kadang kita dah buat latihan tu, tapinya bila final dia twist sikit kita tak boleh buat. Senang kata final ni 50-50. Jadinya kita tak boleh nak jangka. Jadi kita fokus carry mark, make sure dia tinggi. Ataupun setinggi boleh lah supaya nanti final kita boleh cover final. Bila carry mark tinggi, insyaAllah final tambah sikit boleh dah dapat A. Okey, yang kedua, past exam paper test quiz. Okey, contohnya macam sekarang ni korang akan ada subjek, biasa subjek umum lah, saya Anas ni kan. Kalau boleh dapatkan exam yang semester lepas untuk senior yang lepas. Contohnya tahun-tahun lepas ni, semester lepas ni, kau boleh dapatkan daripada pensyarah, tengok soalan dia dan kau boleh jawab. Sebab ni kadang-kadang kan, ni tips lah. Kadang-kadang kita pun macam saya student pun macam terkena jugalah. Macam bila test tu kita jawab-jawab tak boleh jawab. Tapi bila dah next lepas test tu, rupa-rupanya soalan test tu adalah soalan final year term lepas. Maksudnya yang senior kita lah. Dan kalau kita boleh dapatkan soalan-soalan yang exam past year ni terlebih dahulu dan kita buat dalam grouping ke macam mana kan. Kita buat dulu, imagine kita dah buat tu dan quiz soalan yang sama. Kadang-kadang pensyarah ni pun dia suka ambil soalan yang lepas-lepas. Dia suka tukar-tukar nama, tukar-tukar nombor. Tapi soalan bentuknya sama. Dan satu lagi, bila kita test ataupun exam, kita akan dapat keputusan kita kan. Kalau boleh buat correction semula dan simpan. Macam ni saya suka lah. Saya suka buat correction dan saya simpan. Sebabnya nanti bila nak final, kita dah ada jawapan yang betul. Jadi tak payahlah time final tu kita tak payah nak buat semula dan menjimatkan masa. Sebab final tu memang mental koyak jugalah sebab banyak benda kita nak study, banyak subjek kita nak kena catch up dengan projek akhir lagi. Okey, seterusnya nombor 3, ini lebih kepada kira-kira lah. Dan ini memang biasanya time kat kelas lah. Kat kelas ni kadang-kadang bila kita ada buat satu kiraan yang panjang, nanti akan ada satu formula-formula kecil, contoh macam integration kecil-kecil. Kalau kita terlepas benda-benda tu, dia akan mengganggu overall kiraan kita. Jadi kalau boleh yang kecil-kecil ni pun kita salin balik. Kalau tak faham time pensyarah tu ajar pun tak apa, yang penting salin dulu. Jangan tertinggal satu pun yang kira-kira. Sebabnya nanti bila kalau kita dah salin tu, bila kita dah balik kan, maksudnya kalau dah habis kelas, kita boleh revise balik, kita boleh faham sendiri. Sebabnya kalau kita follow tulis note dengan betul lah, maksudnya ikut teratur. Dan tulisan kena jagalah. Takut kita yang tulis, kita yang tak faham dengan tulisan kita. Dan seterusnya nombor 4, photocopy the assignment. Some assignment didn't return. Yang ini biasanya subjek yang kiraan panjang yang susah lah. Biasanya kadang-kadang pensyarah ni dia tak pulangkan balik kat kita assignment. Kadang-kadang kita nak study balik kan. Macam nak final nak study balik assignment kita, tapi kadang pensyarah ni tak sempat nak pulangkan. Jadinya kalau boleh sebelum hantar tu photostat dulu. Photostat simpan.
Kalau boleh hard copy lah, senang lah untuk conteng kan. Kalau soft copy pun boleh je, tak ada masalah. Yang penting kita ada contoh dia. Jadi dia memudahkan kita bila kat final nanti kita dah ada benda-benda yang kita nak review, yang kita nak tengok, yang kita nak study sikit-sikit kan. Okay, yang nombor 5 adalah alert all the question from our friend. Sebab pertama kan, kita ni sama-sama belajar dengan kawan-kawan kita kan, sama-sama classmate. Dia belajar benda baru ni, kita pun baru belajar benda baru ni. Kadang-kadang kita ni macam faham, kita dengar okey, kita faham. Tapi kenapa kawan tu ada soalan? Kenapa kita ni tak ada soalan? Padahal kita belajar bersama macam okey je. Jadi kita dengar apa sebenarnya soalan-soalan kawan-kawan kita ni. Sebabnya biasanya kadang-kadang kawan-kawan kita ni nampak apa yang kita tak nampak. Jadinya bila dia tanya tu kita dengar. Kalau dapat cantik kawan-kawan yang macam bijak sana bijak sini tu kan, kita dengar lah apa yang dia tanya kan. Sebabnya confirm soalan tu memang out of the box lah. Okay. Yang keenam, yang ini tak tahulah macam mana, tapi ayat dia adalah use all the senses with your eyes, ears and everything. Sebab kita ni ada banyak panca indera tau. Ada orang cakap dengan saya, kalau kita nak buat nota ni, macam biasanya subjek membaca lah. Kita buat nota ni kan, ada orang dia ingatan dia kuat bila melihat. Ada orang ingatan dia kuat bila mendengar. Jadinya nota tu kadang-kadang orang kata ikutlah macam mana kreativiti. Kadang-kadang highlighter, buat lukis comel-comel kan, buat ilustrasi, pen warna-warni. Dan kalau boleh baca dengan kuat dan telinga kita dengar. Sebabnya kadang-kadang bila exam, panca indera kita ni akan tolong kita. Kadang-kadang mata kita akan teringat warna merah. Okey, warna merah nota ni. Kadang-kadang kita akan teringat macam kita tengyang-nyang suara kita masa kita baca nota tu. Jadi benda-benda ni dia akan trigger badan kita untuk memorize semula. Satu lagi pasal memorize ni saya teringat ada psikologi mengatakan lah kan, kalau time exam kan, sebelum exam tu kita selawat, kita baca doa. Satu lagi kita cuba ingat, yang ini tips lah tips. Kita cuba ingat benda paling jauh sekali yang kita boleh ingat. Maksudnya benda muda masa kita kecil yang paling kecil sekali umur kita yang kita boleh ingat. Contoh macam masa kita tadika, kalau boleh masa 4 tahun, 3 tahun. Orang kata bila kita cuba mengingat benda yang lama-lama ni, dia akan membuatkan otak kita berfungsi untuk berfikir. Dia akan lebih cepat berhubung lah senang kata. Dia akan untuk kita, orang panggil teknik recalling, untuk mengingat semula benda-benda lama. Secara tak langsung boleh juga membuat otak kita mengingat semula apa yang kita study. Okey, nombor 7 adalah arrange file folder with organize. Yang ini biasanya saya dalam laptop lah, masing-masing sekarang pun pakai laptop kan. Setiap semester tu dia akan ada banyak subjek. Dan setiap subjek ni dia akan ada assignment 1, assignment 2, kemudian kadang-kadang assignment kita nak download gambar, kita nak cari data-data, artikel-artikel. Kalau boleh benda-benda tu yang kita download ni semua, kita folderkan dengan tersusun dan rapi. Sebabnya nanti, one day nanti, kita nak cari balik senang. Dan biasanya masalah kawan-kawan saya jugalah. Dia bila nak final tu baru nak sikit kat download. Bila download tu dah banyak panjang berjela lah berdownload. Dengan download entah apa-apa kan, download gambar tu, gambar ni, lepas tu dengan artikel tu ni dah bercampur baur lah. Yang subjek matematik, subjek fizik semua dah bercampur-campur sampai kan kita yang penat nak mencari tu je dah buang masa. Kalau kita dah organize folder kita dengan baik, dengan nak tulis nama, dan akan memudahkan kita lah. Okey, yang ke-8 adalah quickly finish the easy assignment. Yang ini saya buat masa zaman diploma dulu. Contohnya macam saya dulu face to face kan, pergi kelas, dapat assignment yang mudah-mudah lah, maksudnya yang satu muka surat. Balik tu terus buat. Yang senang-senang ni terus buat. Kalau yang susah-susah tu mungkin okey, kita akan bagi masa mungkin malam untuk take time kan, untuk kita fikirkan sebab benda tu kena fikir. Tapi yang mudah-mudah ni balik terus buat. Kalau dapat cantik, habis kelas tu terus buat. Sebabnya benda yang easy assignment ni, kalau kita tak buat, dia akan mengganggu kita. Contohnya okey, kita fikir okey malam lah kita nak buat semua assignment kan. Mula kita akan buat yang easy dulu. Nanti dia akan ganggu yang susah tu akan jadi lama. Maksudnya akan drag masa. Kalau easy ni kita dah buat awal-awal, tinggal assignment yang susah ni, jadi kita ada masa dan boleh fokus kepada yang susah ni lah. Okey,
Yang ke-9 adalah assignment grouping, facilitate. Okey, saya rasa semua dan saya percaya korang akan mengalami benda ni lah. Assignment grouping ni satu benda yang boleh mental jugalah. Dia sebabnya kita akan buat kerja saya grouping. Boleh jadi partner kita tu sleeping partner. Boleh jadi tiba-tiba hilang, tiba-tiba mengelak kan. Jadi kalau boleh kita facilitate. Kalau kita boleh memilih, pilih yang tak semestinya pandai. Yang penting boleh buat kerja dan rajin. Ataupun kalau kita dipilih, kita jangan susahkan orang lain. Macam itulah. Sebabnya kalau kita susahkan orang lain akan susahkan kita. Macam itulah. Cuba get involved dan buat bypass, maksudnya buat kerja kita dan jangan susahkan orang lain. Okey. Yang ke-10, don't be arrogant lah, jangan jadi sombong lah. Sebabnya kita ni kan, bila kita belajar dan bila kita ajar orang, ingatan tu kan lebih kuat tau. Kadang-kadang bila kita ajar orang ni, kita akan baru terfikir, oh rupanya macam ni. Kadang-kadang kita akan terfikir soalan, kenapa macam ni? Jadinya senang kata, bila kita ajar orang, sebenarnya kita revise diri kita sendiri lah, maksudnya revise subjek tu lah. Dan it's good lah, dia akan memberi manfaat yang besar pada kita. Dan yang terakhir adalah hablum minallah, hablum minan nas. Dan ini memanglah sebagai seorang muslim kan, kita kena jaga adab kita dengan Allah dan adab kita dengan kawan-kawan. Dan kalau boleh doa banyak-banyak, solat, jangan tinggal. Kemudian hablum minan nas ni dengan kawan-kawan, dengan pesyarah. Macam tadi pun saya rasa pagi tadi Dr. Huday ada cakap cerita pasal adab kan, macam tu lah. Sebabnya adab ni lah, kalau kita beradab dengan orang kan, orang akan selesa dengan kita dan orang takkan doakan yang buruk-buruk untuk kita. Sebab kita ni belajar tau. Jadinya risau apa yang kita belajar tu tak masuk. Jadi rugilah, kita bayar mahal juga kan diploma kan untuk sambung belajar ni. Jadinya jangan buat perkara sia-sia lah. Okey. Seterusnya, yang ini permissible deception ataupun maksud lain je penipuan yang dibenarkan. Yang ini kan kadang-kadang kita ni student, masa saya zaman student dulu, kita memang kena ada diversion. Diversion ni maksudnya kita kena ada selingan. Kita memang tak boleh sepanjang masa kita belajar. Macam saya dulu pergi kelas, kemudian makan dengan geng-geng, kemudian malam main futsal, lepas futsal lepak juga. Kawan ajak pergi mall, pergi juga. Tapi ada masa tu kita kena ada, kalau boleh jangan sampai orang tahu lah, kita belajar bila orang lain tidur kan. Work while others are laughing. Laughing kat sini maksudnya kita bekerja bila orang lain melepak. Dan kita prepare while others playing ni bila semua main kita prepare. And dream while others are wishing. Sebab tu saya cakap tadi energi kita kena kontrol, masa kita kena kontrol, kita kena peruntukkan masa. Dan cakap pasal masa ni, masa saya study dulu, memang saya mengaku saya ada tidur siang. Sebabnya bila malam tu saya akan ada masa untuk belajar. Biasanya saya akan belajar tengah malam sebab tengah malam ni dia sejuk sikit. Satu lagi tenang, tak banyak kereta, lepas tu ramai orang dah tidur, jadinya memang mudah fokus. Okey. Bila nanti one day nanti bila korang dah grad nanti kan, korang akan macam apa yang saya pegang kan. Biasanya satu peluang yang kecil ni dia akan membawa kita kepada peluang yang lebih besar. Kadang-kadang kita pun tak tahu arah tujuan kita ni ke mana kan. Kadang-kadang betul ke kita ambil civil ni, betul ke kan. Maksudnya yelah, sebab saya percaya kadang-kadang mungkin ada yang ambil civil ni sebabnya mak family suruh, kadang-kadang ikut kawan, kadang-kadang main pilih mana yang layak, kadang-kadang main tekan-tekan je, kadang-kadang mohon lain tapi dapat yang ini. Tapi percayalah, setiap macam saya cakap awal tadi, setiap perjalanan tu ada hikmah dia dan ada sebab dia kenapa kita melalui jalan ni. Dan macam saya pun masa sekarang sebenarnya saya agak lost. Masa diploma saya tak tahu apa yang nak jadi. Tapi setiap peluang yang ada depan mata saya ambil. Kalau dia mistake, memang kita belajarlah, belajar daripada kesalahan kita dan kita keep growing. Dan biasanya bila kita kalau ada peluang-peluang kecil kita ambil, kita akan nampak peluang lebih besar. Jadi bila kita jumpa peluang lebih besar dan lain tu adalah kita kena prepare lah. Prepare everything.
Maksudnya kita kan ada plan backup. Dan backup plan kita tu pun kena ada backup plan lagi. Sebabnya bukan semua benda yang kita rancang ni akan menjadi. Tapinya at least kita ada perancangan dan kita tahu kalau kita gagal yang ni, apa kita nak buat. Okay, seterusnya ni extra tips lah. Okay, yang bestnya kan universiti ni kan, korang kena ambil tahu sebenarnya universiti banyak tau. Banyak dia punya kemudahan-kemudahan yang kita boleh guna. Dan banyak tempat yang kita boleh belajar. Bukan sahaja di PPD tau. Kita banyak tempat boleh belajar macam library pun kita ada banyak. Kursus-kursus dia sediakan. Lepas tu tengok usahawan. Kalau kita berminat usahawan kan. Macam saya suggestkan contohnya masa diploma ni okey kita ambil civil. Tapi kita minat. Ada minat lagi kita sendiri. Contohnya kita minat editing. Suka minat ambil gambar. Macam saya dulu memang minat ternakan. Minat binatang lah. Kalau macam minat menjahit. Jangan tinggalkan minat tu. Maksudnya still buat juga minat tu. Dan kalau boleh masa diploma ni cuba penuhkan diri kita ni dengan leadership management. Kalau boleh leadership management ni pengurusan masa nanti menguruskan orang kan. Kemudian editing ni macam editing gambar, buat poster kan. Kalau boleh kita belajar at least ada basic benda-benda tu. It's okay. Dan yang pasti salah satu lagi adalah communication soft skill. Communication ni kita boleh bercakap, soft skill. Dan communication ni ada banyak jenis lah. Antaranya yang kita kena faham macam mana kita nak bercakap depan orang ramai, itu satu. Memang biasalah nanti korang akan ada presentation lah. Bercakap orang ramai. Tapi ada communication skill yang kita kena mahirkan. Contohnya macam mana communication kita nak buat orang supaya bersetuju dengan kita. Atau kita pergi interview, macam mana nak buat orang tu menerima kita. Itu antara communication skill. Orang kata macam kita memujuk, kita mengalihkan pandangan dia. Dia lebih pada psikologi sikit lah. Dan itu pun lebih pada macam mana ayat-ayat yang kita lontarkan lah. Supaya mereka bersetuju dengan kita. Okey, seterusnya yang kita kena mahir adalah Microsoft. Microsoft ni nanti korang akan belajar Microsoft Project. Maksudnya pengurusan projek lah, projek pembinaan. Selain tu Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Word. Kalau boleh mahirkan. Macam PowerPoint ada master slide. Macam Microsoft Word nanti ada editing. Contohnya kita nak buat tesis kan. Nanti maksudnya dari segi paragraf semua. Benda-benda tu kalau boleh mahirkan masa belajar universiti ni. Okey, yang terakhir adalah branding character. Branding character sebenarnya sangat penting. Kita nak buat macam mana kita nak orang tengok kita ni macam mana. Kita ni nampak skema ke, kita ni orang nampak kita macam ulat buku ke, orang kata kita ni terjal ke, orang kata kita ni jenis huha ke kan. Dan kalau boleh kita cuba create karakter kita sendiri. Maksudnya create diri kita sendiri. Time belajar ni lah kita supaya nanti bila kerja nanti orang nampak kita macam mana. Okey, saya rasa seterusnya yang terakhir, jangan risau 16 ni terakhir sebab lepas ni gambar-gambar je. Okey, kadang-kadang kan yang penting lah, kadang-kadang hidup kita ni memang macam ni. Dia ada masa kita kat atas, ada masa kita kat bawah dan memang roller coaster lah, kadang jatuh teruk, kadang rasa macam mental koyak, kadang rasa tak boleh buat. Kadang-kadang rasa macam ini easy, kadang kita rasa macam happy. Tapi walau apa pun berlaku sepanjang kita diploma ni kan, enjoy, nikmatilah zaman di universiti ni. Sebab one day nanti bila korang semua dah kerja macam saya kan, kadang-kadang kita akan rindu kawan-kawan kita. Kita rindu momen-momen together, rindu nak pecah kepala masa FYP, rindu macam geramnya pensyarah ni, rindu semua benda. Jadinya enjoy, nikmati apa yang akan korang lalui dalam masa 3 tahun ni. Okey, itu saja soalan daripada saya. Dan ini adalah email saya, nombor telefon saya dan juga FB tadilah. Kalau nak tanya apa, nanti saya akan tengok kepada ni. Boleh kontak saya lah. Okey, saya share sikit. Ini gambar-gambar lama lah. Ini yang ada. Satu lagi kalau boleh kan, kalau korang buat apa-apa kan, kalau boleh ambil gambar, simpan. Kalau tak nanti macam saya lah. Saya dulu bukan jenis yang suka bergambar dan bukan tak pandai nak mencapak lah orang kata. Biasa orang ambilkan gambar. Kadang-kadang saya yang ambil gambar. Jadinya tak banyak gambar saya. Yang baju kuning ni kan kata orang adalah batch minion. Masa tu baju UTS yang bagi.
Masa tu saya duduk belakang, ini adalah semester khas saya. Ini grup saya lah ni yang bayar baju kuning dengan Puan Faiza. Yang sebelah tu masa selepas presentation. Mungkin kenal kot siapa tu. KJ kita kan, Dr. Nur Hayati. Masa tu dia mengajar saya subjek alam sekitar. Dan itu pun gurumate saya 4 orang. 5 orang termasuk saya lah. Masa tu sebab saya ketua, saya kat tengah lah kan. Okey, yang ini pun ini banyak gambar selepas presentation ni. Yang belah kanan ni dengan Cik Hakimi. Presentation waktu tu malam dekat library donat. Orang panggil library donat. Tapi library yang terbesar di Asia Tenggara lah. Yang sebelah ni Tuan Haji Adnan. Pensyarah, saya ingat lagi pensyarah yang susah gila nak tengok dia senyum dan kita pun takut sebenarnya. Sampailah dia semester akhir masa dia nak bersara. Masa tu lah rupanya dia sebenarnya seorang yang sangat funny. Masa tu saya hantar assignment tapi jangan ikut pakai slipper tu tak boleh tau. Kalau jumpa pensyarah kalau boleh jangan pakai slipper. Masa tu sebab dah petang saya dah nak balik jadi pakai slipper je lah. Okey, yang ni nanti saya percaya korang pun akan buat benda ni, buat jembatan daripada kayu balsa. Yang ni tim saya lah. Masa tu nanti awak akan melalui subjek struktur, analisis struktur, kekuatan jembatan. Ni saya lah dengan jaket diploma warna signature warna coklat gelap. Dan ini adalah final year project. Yang belah kiri ni masa program RISE, Research Innovation Festival. Masa tu itulah yang masa dapat pingat silver tu. Yang tengah tu Tuan Haji Jahaya, SV saya. Yang tahu je tahu betapa struggle-nya. Okey, sebelah kanan tu masa pembentangan final lah. Masa tu kita orang dapat macam mana kita dapat sumbangan, dapat dana untuk projek kita orang ni sebanyak RM1,000 lah. Masa tu yang ada boleh buat baju korporat tu dan baju tu pun saya tak tahu kat mana sekarang. Okey, itu saja dari saya. Okey, kita tengok pada soalan Okey, semua masih bersama saya Masih bersama Encik. Okey, Encik boleh stopkan sharing dahulu? Stop sharing. Okey, cantik. Betul. Okey, kalau nak tanya boleh tanya tau. Betul. Jangan segan-segan. Baik, terima kasih kepada Encik Khairul di atas perkongsian pengalaman dan juga mungkin tips-tips yang saya rasa sangat berguna sebagai kita seorang mahasiswa khususnya bagi pelajar-pelajar baharu jurusan bagi Jabatan Kejuruteraan Awam. Oleh itu rakan-rakan mahasiswa semua, jika anda mempunyai sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada panel kita pada malam ini, bolehlah tulis di ruangan komen ataupun boleh terus buka mic anda, perkenalkan diri dan terus bertanya kepada panel. Dan saya rasa panel pun cukup bersemangat untuk berkongsikan pelbagai lagi ilmu dengan rakan-rakan semua. Jadi silakan kepada mana-mana pelajar yang ingin bertanya, bolehlah buka mic dan ajukan soalan anda. Okey, sila. Saya percaya banyak nak tanya ni. Kalau tak ada nak tanya boleh boleh WhatsApp ke apa ke. Tapi kalau boleh tanya malam ni lah, senang. Ada yang bertanya, Cik, dia kata boleh tunjuk lagi sekali nombor telefon. Macam tu. Kat mana saya letak? Okey. Mungkin slide yang terakhir tadi ke? Slide terakhir betul. Sementara tu rakan-rakan yang lain kalau nak bertanya boleh terus buka mic ataupun tulis di ruangan komen dan akan dibacakan sebentar lagi. Okey, mana-mana rakan yang tak sempat untuk ambil nombor telefon daripada Encik Khairul, mungkin saya boleh bantu di sini sebentar. Okey, sementara kalau ada nak tanya, saya cerita sikit lah pasal UTHM Kampus Pagu ni. Macam saya jaga makmal di bahagian kejuruteraan awam. Nanti korang akan ada bengkel makmal kalau berpeluang macam jalan raya, kemudian alam sekitar akan buat eksperimen. Nanti insya-Allah kalau ni anda akan bersama saya. Macam itulah. Okey, tak ada soalan Hebat Ada mana-mana rakan mungkin nak bertanyakan apa-apa soalan boleh diajukan.
Untuk rakan-rakan di Facebook Live juga bolehlah tulis di ruangan komen dan akan ada pihak urus dia daripada saudara Muhammad Hafizuddin akan berikan soalan kepada kita di sini. Okey, kita dah ada soalan daripada Nur Akmal Hafiz. Kata, maaf sir nak tanya, macam mana kita nak enjoy masa belajar? Sebab kita selalu akan menghargainya apabila masa dah berlalu. Bila dah berlalu baru kita rasa macam kita nak balik waktu tu. Tapi sebab tu kita menjalani waktu tu mungkin kita akan rasa berat, rasa nak cepat-cepat habis. Jadi macam mana pendapat Encik Khairul sendiri? Silakan. Wow. dia macam ni tau. Masuk enjoy ni sebenarnya kita akan, senang kata emosi kita ni kan kita ada banyak tau. Kita ada rasa happy, rasa sedih, rasa stres. Dan kalau boleh kan, kalau boleh kita kena ada rasa tu. Enjoy kat sini kita menikmati setiap rasa sakit, rasa happy. Benda-benda tu walaupun masa keadaan tu kita rasa sakit, tapi at the end kita rasa benda tu benda yang enjoy. Maksudnya kita pernah melalui hari-hari yang sukar dan percaya akan datang kita akan boleh lalui keadaan-keadaan macam tu. Don't worry lah. Enjoy tu kan dia depend macam mana kita membawa diri kita. Boleh faham tak? Saya rasa faham kot. Kiranya kita kena sentiasa bersyukur dengan apa benda yang kita dah ada sekarang. Dan kita hargai benda-benda tu. Sebabnya mungkin kita rasa waktu ni benda tu susah, tapi bila kita dah lepasnya, kita baru tahu benda tu sebenarnya manis dan terima kasih sangat, bersyukur sangat sebab kita dah pernah melalui saat-saat mungkin sukar, getir waktu tu. Betul. Macam universiti ni dia sebenarnya process of learning tau. Kalau boleh semua segala emosi tu, segala tekanan tu kau boleh bagi time universiti ni. Sebabnya masa ni kita masih muda tau. Dia kalau stress kan, dia boleh stretch paling maksimum. Jadinya cuba sejauh mana kita boleh bertahan dengan diri kita. Dan tapi jangan terlalu over lah. Maksudnya awak jangan risau. Kalau anything you have friend, awak ada pesyarah, awak boleh share. Tapi bagi saya time di sini kalau boleh kita maksimumkan segala benda, segala emosi, segala kepakaran kita, sebanyak mana ilmu kita boleh collect. Tak semestinya subjek engineering. Macam saya sendiri pun walaupun saya subjek engineering tapi kerja saya salah satu kerja saya adalah ternakan. Tak ada related pun. Tapi bezanya bila kita ada ilmu ni, masa kita belajar ni dengan yang konvensional, kita tahu contoh macam kandang tu sebahagian tu saya buat sendiri. Jadinya dia macam kita rasa lebih kita ni kalau boleh maksimumkan kapasiti yang kita boleh buat. Dan kata kemahiran diri kita lah. Betul. Saya setuju dengan Encik Khairul sebabnya mungkin dalam bidang penternakan juga memerlukan kita untuk bina kandang dan segala ilmu untuk membina kandang tu sebenarnya kita dapat daripada kita belajar dekat diploma dahulu. Lebih-lebih lagi dalam bidang kejuruteraan awam ni sendiri. Betul tak Encik Khairul? Betul. Betul. Baiklah, mungkin kita boleh beralih ke soalan yang kedua yang diajukan oleh saudari Anissa Sofia. Dia kata, kalau saya diberi peluang untuk menukar kos, boleh tak saya ambil peluang tersebut? Sebab saudari kita ni masih ragu-ragu lagi mungkin dengan kita punya kos iaitu Jabatan Kejuruteraan Awam. Silakan Encik Khairul. Wow, masih ragu-ragu Dia selalu macam tu. Memang masa saya awal-awal STEMHAS dulu pun memang ada beberapa orang yang ragu-ragu dengan kos yang dia pilih. Tapi kadang-kadang kan ada juga yang ragu-ragu tapi masih bertahan dan at the end graduate juga. Betul. Yang ada tukar kos, jump kos sebabnya katanya dia minat IT, dia pindah kepada IT. Tapi bagi saya kan pilihan tu di tangan awak. Sebenarnya ada juga yang student tukar kos tapi boleh rujuk kepada pendaftar lah kan. Saya tak tahu prosedur macam mana tapi memang ada yang pernah. Tapinya bagi saya kan semua kos tu dia ada tahap kesukaran dia sendiri. Kadang-kadang kan kita ni memang kehidupan kita akan melalui hari-hari yang sukar. Kita akan macam cikgu SPM saya cakap kan, hidup kita ni sentiasa menyelesaikan masalah. Kita ke mana saja pun kita akan menyelesaikan masalah. Dan kat sini susah, kat sana pun susah. Tapi kalau kita buat satu-satu apa saja datang kat kita buat, kita hadapi, ia akan bukan lagi satu masalah.
Okey, bab ragu-ragu ni memang dia orang kata kan banyakkanlah istiharah lah. Sebabnya bagi saya pilihan tu di tangan awak. Jadi ni awak boleh proceed sebab peluang ni dah memang peluang awak. Dan awak pun boleh nak tukar kalau awak nak tukar. Tapi kalau tak silap saya, kalau nak tukar kos ni mungkin awak akan extend 1 sem. 1 atau 2 sem. Sebabnya awak kena tunggu kemasukan baru untuk join yang kemasukan yang baru. Betul tu Encik Khairul. InsyaAllah kalau tak silap ya, kalau bagi pelajar yang nak tukar kos akan makan masa sehingga setahun, iaitu 2 semester, dan itu adalah mungkin pada saya sedikit kerugian sebab rakan-rakan kita dah masuk tahun kedua tapi kita baru nak memulakan bagi tahun pertama bagi kos yang baru. Tapi seperti yang Encik Khairul jelaskan, ianya masih di tangan anda untuk membuat keputusan sama ada ia terbaik untuk anda, dan jika ia terbaik untuk anda, jadi bolehlah teruskan dengan planning tersebut. Okey Encik Khairul, kita teruskan lagi dengan soalan ketiga daripada Alif Najwan. Assalamualaikum Encik, saya Muhammad Alif Najwan. Dia bertanya, adakah bidang kejuruteraan awam boleh bekerja di offshore? Okey Encik Khairul, boleh berikan penerangan sedikit kepada adik kita Alif Najwan, silakan. Okey, adik Alif Najwan yang ini sebenarnya jujur saya cakap saya tak tahu. Sebabnya kebanyakan kawan-kawan saya lah biasa awam ni dia lebih pada construction. Offshore ni biasanya dia mechanical. Mechanical boleh ke arah offshore. Tapi saya rasa awam, saya tak pasti ada atau tidak. Mungkin ada tapi buat masa ni belum ada lagi lah. Saya rasa kalau offshore ni mungkin mechanical lah. Awam belum ada. Baik, terima kasih kepada Encik Khairul. Mungkin Alif Najwan boleh merujuk PAK, bertanya kepada PAK sama ada jika anda mempunyai minat bekerja di offshore, boleh bertanyalah mungkin sambungan selepas diploma, apakah landasan-landasan untuk ke arah itu. Jadi teruskan lagi dengan soalan keempat daripada Azizul Mustaqim. Dia bertanya, abang ada tips tak macam mana nak ingat formula-formula yang banyak? Sebab tadi Encik Khairul ada bersentuh berkaitan mungkin jawapan ataupun soalan-soalan daripada matematik itu sendiri, kita dah tak guna nombor dah, kita guna abjad macam tu. Mungkin Dr. Khairul boleh, Encik Khairul boleh sentuh sikit. Silakan. Okey, pasal formula ni kan, dia antara yang menarik dengan universiti ni kan. Contohnya subjek algebra, matematik 1, mungkin matematik 2. Biasanya kita akan diberikan formula kat belah belakang sekali. Kita akan diberikan mungkin beberapa formula pendek. Biasanya formula-formula pendek ni dia akan memberi hints kita untuk formula yang panjang. Biasa nak ingat, kalau nak ingat formula ni memang kita kena buat latihan lah. Biasanya, tapi jangan risau, biasanya kat belakang tu ada formula pendek yang boleh buat kita ingat kepada formula yang panjang. Memang yang ini kena study hard sebab dia kira-kira. Memang tak boleh cheat code lah senang kata. Memang kena buat latihan. Baik, jadi tepatlah tips yang Encik Khairul berikan sebentar tadi berkaitan dengan work hard, work smart. Jadi kita kena sebagai mahasiswa ni sebenarnya kena pandai pilih bila waktu kita nak kena push dan bila waktunya untuk kita bekerja dengan lebih bijak lah untuk kita dapatkan hasil yang lebih baik. Oleh itu rakan-rakan mahasiswa sekalian, jika ada sebarang persoalan lagi bolehlah ajukan. Sementara itu ingin saya war-warkan kepada anda semua untuk follow IG rasmi PPD, iaitu dengan menaip PPD UTHM, dan seterusnya anda juga boleh menaip official.ppd UTHM. Jadi bolehlah sama-sama follow untuk dapatkan maklumat terkini mengenai perkembangan aktiviti dari jabatan ataupun PPD itu sendiri. Dan kepada rakan-rakan, jika ada soalan boleh ajukan kepada panel kita Encik Khairul. Sementara ada sedikit ruang untuk anda bertanyakan tips-tips dan sebagainya. Okay. Dia biasanya kan kita ni akan mengalami masalah bila dah final lah, hujung semester lah, bukan final. Setiap hujung semester kita ni memang akan bertarung dengan masa tu. Dia bila mana setiap subjek dia ada projek akhir dia sendiri. Pada masa yang sama, test 2 pula. Nak settlekan test 2. Lepas tu dengan yang ada kelas ganti. Masa tu memang sangat tekanan lah. Lepas tu dengan
nanti ada seminggu sebelum tu, sebelum exam tu. Study week. Study week. Kadang-kadang study week pun ada kelas tu. Kadang-kadang study week dia siap kita guna untuk buat assignment. Untuk hantar projek kan Cik Khairul? Betul. Jadinya sebab tu saya cakap, kalau boleh dari awal semester tu, kalau boleh latihan-latihan kita buat tu, simpan kopi dia. Contohnya, contoh fizik, nanti kita akan ada modul kan. Belakang tu ada exercise, contoh ada 1, 2, 3 sampai 10 exercise. Bahagi-bahagikan kat kawan-kawan. Okey, kau buat 1 sampai 3, kau buat 3 sampai 6. Then, copy. Buat, make sure jawab betul lah kan. Copy, share kat member-member. Senang kata bersamaan, kita buat 10 soalan tu semua. Padahal kita buat 3 je, tapi kawan-kawan bantu. Nanti bila dah final, kita dah tak payah nak buat semua soalan belakang tu tau. Soalan belakang modul tu untuk kita buat semula. Sebab kita final tak ada masa dah, masa sangat singkat. Jadinya kalau awal-awal kita dah buat exercise tu dan kawan-kawan bantuan, kita tinggal revise. Mungkin kita boleh tengok-tengok mana yang penting-penting. Jadi dia memang sangat menjimatkan masa lah. Main itulah saya guna masa zaman study dulu. Biasa final mental lah. Betul. Itulah sebenarnya kehidupan pahit manis sebagai seorang mahasiswa. Jadi insyaAllah rakan-rakan pula akan merasainya lah macam mana. Mungkin kita akan beralih ke soalan terakhir Cik Khairul daripada Muiz Fahmi. Assalamualaikum. Boleh tak Tuan kongsikan tips apabila kita down ataupun kita dah give up? Sebab seperti sedia maklum, kita sekarang ni menjalani pembelajaran di atas talian dan mungkin sedikit cabarannya tu terhadap para pelajar ni terpaksa menghadapi segala masalah dan kekangan ni sendiri di rumah. Jadi silakan Cik Khairul, mungkin sedikit tips kepada mereka. Ni lebih kepada mental kita tau. Ada setengah orang dia suka dengar ceramah. Ada setengah orang dia tak suka. Macam saya, personally saya tak suka orang ceramah saya. Walaupun saya bagi ceramah. Maksudnya saya tak suka orang nasihatkan saya. Saya percaya ramai yang macam tu. Macam alah kau ni nak bebel pula, kita ni masalah kan. Kadang-kadang sebenarnya kita sendiri yang kena usaha untuk cari jalan kita. Macam saya akan Google lah. Google cari motivasi sendiri kan. Sebab kadang-kadang kalau kita tak boleh terima nasihat orang, kita cuba daripada dalam diri kita sendiri untuk self-improving. Memang akan ada masa kita akan down. Dan take your time. Apa kita nak buat, contoh apa kita nak pergi. Macam sekarang ni tak boleh lah kan, tak boleh pergi mana. Maksudnya kalau kita nak bersendirian, ambil masa sendirian, fikir, baca benda-benda yang menenangkan kita. Jangan baca pasal politik pula, meletup nanti. Contohnya pasal macam ada orang kata kan, motivasi ni kan dia macam enjin kepada kita tau. Dia nampak tak penting, tapi kita kena ada benda tu. Sebabnya motivasi ni dia adalah penggerak kepada kita, kepada perjalanan kehidupan student kita ni lah. Memang kalau kita down, memang motivasi lah jalan dia. Dan orang kata motivasi ni nampak macam annoying, tapi dia depend kepada apa yang kita baca. Kalau kita baca yang baik, dia akan datang yang baik. Macam tu lah. Satu lagi orang kata kalau kita rasa down, kita rasa marah, kita rasa stres kan, kita jangan fikirkan benda tu sangat. Dia dipanggil amplifying. Maksudnya amplifying, betul lah. Maksudnya kita membesar-besarkan benda yang kecil. Pernah tak kadang-kadang kan kita rasa geram ke dengan budak ni kan? Bila hari-hari kita fikir pada benda salah dia sikit je, contoh dia tersenggol kita. Tapi hari-hari kita fikir, geramnya budak ni sebab hari tu senggol aku tak minta maaf pun. Hari-hari kita fikir. Dan setiap kali jumpa dia pun kita teringat bersama. Jadi kemarahan kita semakin membuat, semakin banyak. Padahal betul kecil je. Jadinya kadang-kadang benda-benda macam ni kan, kita ada tolak tepi dan tak payah fikir sangat. Sebab kalau kita fikir, dia akan merosakkan diri kita sendirilah. Jadinya macam itulah. Ada benda, fikir benda yang penting lah. Okay. Baik, terima kasih kepada Encik Khairul di atas jawapan-jawapan yang saya rasa bertepatan dengan soalan yang diberikan. Dan kepada rakan-rakan semua, jika anda mempunyai sebarang masalah, mungkin dari segi emosi, kebajikan anda, bolehlah rujuk PAK masing-masing kerana mereka lah sebagai kita gambarkan ibu maupun bapa kita di dalam universiti ini. Oleh itu rakan-rakan semua, jika anda mempunyai masalah, jangan pendam seorang, pastikan untuk anda mengambil
bantuan daripada orang luar yang anda percayai. Oleh itu saya rasa kita sudah pun sampai ke penghujungnya. Sebelum itu ingin saya ajak kepada rakan-rakan semua yang mana dah tutup kamera tu boleh buka semula. Kita akan adakan sesi bergambar. Okey, kepada rakan-rakan yang mungkin belum bersiap sedia boleh pakai tudung dulu, kemaskan diri anda, buka kamera dan kita akan ambil gambar. Okey, saudara Hafiz boleh bantu saya untuk screenshot? Boleh. Okey, baik. Jadi kita akan dengar arahan lah 1, 2, 3 daripada Hafiz. Silakan Hafiz. Okey, semua yang mana tak nampak muka lagi tu mungkin boleh perlihatkan muka anda. Terima kasih kepada semua yang membuka kamera. Ready ya? Mungkin Amir Syahmi boleh matikan mic. Okey, terima kasih Amir. Alright, kira 1, 2, 3. Satu lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, freestyle. Freestyle kat tangan semua, kat tangan. 1, 2, 3. Satu lagi 1, 2, 3. Alright, terima kasih semua. Okey, baik. Terima kasih kepada Hafiz sebab bantu untuk sesi bergambar pada malam ini. Baiklah, sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Khairul kerana sudi bersama-sama rakan mahasiswa kita semua berkongsi tips dan pengalaman sebagai seorang mahasiswa di universiti dahulu, dan diharapkan segala perkongsian dapat diambil dengan baiklah oleh rakan-rakan semua. Oleh itu, saya Nur Zafira binti Ahmad Jafri mengakhiri slot bersama ikon alumni bagi Jabatan Kejuruteraan Awam dengan lafaz mulia wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa. Terima kasih semua. Okay, thank you semua.